Ya. لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام ورسوله شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sabar. 338. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Engkau boleh menangguhkan sesiapa yang engkau kehendaki daripada mereka, dan engkau boleh mendampingi sesiapa yang engkau kehendaki dan siapa yang engkau hendak mendampinginya kembali dari mereka yang telah engkau jauhi, maka tiada sudah bagimu melakukannya. Kebebasan yang diberikan kepadamu itu, ini bila diketahui oleh mereka, adalah lebih dekat untuk mententeramkan hati mereka itu dan menjadikan mereka tidak berduka cita, serta menjadikan mereka redha akan apa yang engkau lakukan kepada mereka itu semua. Dan ingatlah Allah Ta'ala sedia mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, dan Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha penyabar. Halim dengan mana maha lemah lembut. Tafsirnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu daripada Urwah bahawa isteri Rasulullah SAW yang paling cemburu terhadap perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dikahwini Rasulullah SAW tanpa mahar adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, apakah tidak malu seorang perempuan menawarkan dirinya untuk dikahwini Rasulullah tanpa mahar? Tapi setelah ayat ini, ayat di atas turun kepada Rasulullah SAW, maka Aisyah berkata kepada baginda, aku melihat Tuhanmu dan cepat memenuhi keinginan. Dan ayat ini memberi kebebasan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menolak atau menerima atau menangguh penerimaan perempuan-perempuan yang datang menyerahkan diri untuk dinikahi tanpa mahar, mana tanpa mas kahwin. Bagi dia dapat menerima kembali perempuan-perempuan yang telah ditolaknya apabila baginda kehendaki, dan demikian dapat menenangkan dan mendinginkan hati mereka agar tidak bersedih, rela dan puas dengan apa yang diberikan. Di kalangan ahli tafsir ada yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan ayat ini
bukan saja dengan perempuan yang berserah diri kepada baginda SAW, mana yang menawarkan dirinya untuk menjadi isteri kepada baginda SAW untuk dikahwini, tetapi juga giliran bermalam baginda harus bahagikan di antara isteri-isterinya, tidaklah menjadi kewajipan ke atas baginda untuk membuat giliran ataupun tidak. Bahkan itu maknanya dimaksudkan oleh ulama juga. Maknanya kalau Rasulullah giliran mana tidak sama pun, mana tidak menjadi satu kesalahan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di antara isteri baginda Islam yang menawarkan terus, berikanlah pada Aisyah saja, ya, pun ada juga. Dan riwayatkan oleh Imam Ahmad dari versi Aisyah bahawa Rasulullah SAW berlaku adil dalam melakukan giliran di antara isteri-isterinya. Namun baginda bersabda, baginda sallallahu alaihi wasallam masih bersabda, Allahumma haza fi'li bima amliku fala talumni bima tamliku wala amliku. Ya Allah, ini yang dapat aku lakukan dengan apa yang aku milik. Mana bahagian hari, ya, itu maknanya aku milik secara zahir boleh. Maka janganlah engkau sesalkan tentang apa yang engkau milik dan kuasa, dan tidak aku milik dan kuasa. Yakni rasa cinta, rasa kasih sayang yang baginda tidak dapat berlaku adil antara isteri. Ya, sebab kalbi manusia itu dipegang oleh Allah SWT. Maka Allah jatuhkan kasih kepada siapa, itu tidak menjadi satu kesalahan. Ya, bagian baginda SAW sendiri berdoa, aku membuat benda yang aku mampu, zahir, kismah yang zahirah, dan pembagian yang zahir. Adapun kalbi dalam tu, itu adalah milik Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tidak mengambil salah tentang perkara yang sedemikian. Wala yahillu lakan nisa min ba'd wala an tabaddala bihin min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat aymanukum wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Tidak halal bagimu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang lain sesudah, yakni isteri-isterimu yang ada itu, dan engkau juga tidak boleh menggantikan mereka dengan isteri-isteri baharu, sekalipun engkau tertarik hati kepada kecantikan mereka, kecuali hamba-hamba perempuan yang engkau miliki. Dan ingatlah Allah SWT sentiasa mengawasi tiap-tiap sesuatu. Tafsirnya, menurut ahli tafsir dari kalangan mufassirin, di antaranya yang hebat di kalangan sahabat ialah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, yang mendapat doa terus daripada Nabi SAW dalam bidang tafsir. Yang ketiga, tahnik Rasulullah sendiri doakan Ibnu Abbas ni mana alim dalam bidang tafsir, dengan doanya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu fit tafsir wa 'allimhu fit ta'wil, wa fi riwayah wa 'allimhu fil Quran. Allah jadikan Ibnu Abbas ni orang yang alim dalam hukum hakam dan alim bijak dalam bidang tafsir. Lepas itu didahulukan Ibnu Abbas. Kemudian Mujahid, ini anak murid Ibnu Abbas. Mujahid dia khatam tafsir 3 kali, khatam dengan Ibnu Abbas tadi. Dan Ad-Dhahhak, Qatadah, Ibnu Jarir dan lain-lain. Ulama tafsir mengatakan bahawa ayat ini diturunkan sebagai pembalasan kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengahwini perempuan-perempuan lain di atas isteri-isterinya yang 9 orang. Ya, itu yang modal-modal jahat dilakukan oleh musuh Islam. Banyak tengok ni kaki perempuan itu. Wah, ambil secara halal. Yang kamu simpan tu macam binatang lagi teruk, dan tak menikah apa berlambak-lambak lagi teruk, zina sana zina sini. Islam ambil secara bertanggungjawab. Orang bernikah mana bertanggungjawab, kan? Dia bernikah di isteri je, maka dia punya tanggungjawab. Ada pun orang kafir tak ada, dia seorang nampak, yang lain dia sapu keliling.
Lagi banyak dia berzina macam lembu, macam babi. Ya, babi dengan anjing lagi baik. Dan ini secara Islam, cara betul. Betul aku anak bersepak kan, tak ada bapak, tak ada ucapan bapak. Sebagai pembalasan pada isteri bagi saya, untuk apa mengawini perempuan-perempuan lain di atas isterinya. Betul hadis pernah berkata, hubbiba ilayya min dunyakum. Allah Ta'ala cempakkan dalam hatiku kasih pada benda dunia kamu apa? Atib, bau-bauan, wanisa dan perempuan. Hubbiba bermakna bina majhul. Bahasa Arab dipanggil bina majhul. Makna dikasihkan. Allah SWT letakkan dalam kalbi Nabi minat benda tu. Ya, dengan tidak menjejaskan urusan rohani dengan Tuhan, siapa boleh lawan. Nabi tertinggi sekali makrifahnya dengan Allah Ta'ala. Untuk mengawini perempuan lain di atas isteri, dan 9 orang yang telah menunjukkan kesetiaan, ketaatan kepada baginda SAW, atau menggantikan mereka dengan isteri-isteri yang ada, terkecuali jika wanita itu ada hamba yang baginda miliki. Hamba milkul yamin. Hamba ni milkul yamin, milik tangan kanan. Apa makna dia? Hamba ni boleh dijual, ya. Dan hamba dia tak payah berakad nikah. Kalau ada hamba perempuan, kita beli je, boleh pakai, ya. Bila tak ada dah sekarang, hamba ni dia wujud apabila dapat tawanan perang. Kita berperang orang kafir, kalah, kita dapat tawan perempuan, itu dia hamba, kan? Sekarang perang je kalah. Berapa kalah saya bergaduh Islam sama Islam bergaduh, dia tak ada kekuatan, maka dimuli oleh orang kafir jawab, ya, itu masalah orang Islam. Allah kan. Kemudian ada pendapat bahawa ayat ini mansukhah. Ayat ini mansukhah makna apa? Dinasahkan dengan hukum ayat sebelum, yang membolehkan bagi Rasulullah berkahwin jika dia kehendaki, akan tetapi kebebasan yang Allah Ta'ala berikan padanya tidaklah digunakan untuk baginda sampai baginda wafat, yang itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, labbaika wa sa'daik, la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazilina inahu walakin iza du'itum fadkhulu fa iza ta'imtum fantashiru wala mustanisina lil hadisin inna zalikum kana yu'zin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum atharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wa la tankihu azwajah min ba'dihi abada inna zalikum kana 'indallahi 'azima in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Wahai orang-orang yang beriman, labbaika wa sa'daik, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam mana menunggu makanan masak kerana hendak makan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, kecuali kamu dijemput untuk menghadiri jamuan, ya, bukan dengan menunggu-nunggu masa sajiannya. Mana dah dijemput barulah masuk. Tetapi apabila kamu dijemput, maka masuklah pada waktu yang ditetapkan. Kemudian setelah kamu makan, maka hendaklah masing-masing bersurai, dan janganlah duduk bersenang-senang dengan berbual-bual. Sesungguhnya yang demikian itu menyakiti dan menyusahkan Rasulullah SAW, ya.
sehingga dia merasa malu, mana nak menyatakan hal itu kepada kamu, sedang Allah Ta'ala tidak malu daripada menyatakan kebenaran. Apabila kamu meminta sesuatu yang harus diminta daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mintalah kepada mereka dari sebalik tabir, mana ada dinding hijab. Cara demikian lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka, dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh berkahwin dengan isteri-isterinya sesudah baginda wafat selama-lamanya. Sesungguhnya segala yang tersebut itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awasilah keadaan-keadaan kamu, kerana jika kamu nyatakan suatu atau kamu sembunyikan dia, maka sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa mengetahui akan segala-galanya. Tafsirnya ayat ini mengandungi beberapa hukum, antaranya adab dan sopan santun di dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Dan juga satu di antara ayat-ayat yang turun sesuai dengan fikiran dan keinginan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baginda berkata, dalam 3 perkara Allah Ta'ala telah menurunkan wahyunya sesuai dengan apa yang aku fikirkan. Ya, apa yang ada dalam minda Sayyidina Umar, maka turun wahyu. Tepat. Aku berkata kepada Rasulullah SAW, tidaklah baik jika engkau jadikan makam Ibrahim sebagai musalla, tempat sembahyang. Lalu turun ayat, wa iza ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhizu min maqam Ibrahim musalla. Maka turun ayat. Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah suci, mana Baitullah itu tempat tumpuan bagi umat manusia, mana untuk haji, umrah, dan tempat yang aman, dan jadikanlah oleh kamu makam Ibrahim tempat sembahyang. Maka aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah SAW, isteri-isteri dimasuki oleh orang baik. Jadi maknanya turun ayat ini menyatakan apa? Apa yang nak Sayyidina Umar tadi ada bincang. Ya, tapi ayat ini turun tu apa? Jadikan oleh kamu makam Ibrahim itu tempat sembah yang musalla. Yang kedua, aku berkata kepada baginda SAW, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri-isterimu dimasuki oleh orang baik dan orang fasik. Alangkah baiknya sekiranya engkau mengurung atau menahan mereka. Lalu turunlah ayat. Ya, ada orang nak berjumpa isteri Nabi, yang jumpa tu ada yang baik, ada yang takut yang sebaliknya. Jadi kurung, tutup, maknanya ada hijab. Lalu turun ayat ini. Ya, dan aku berkata kepada isteri SAW ketika mereka bertengkar kerana cemburu, mudah-mudahan Tuhan memberinya isteri-isteri yang lebih baik. Sayyidina Umar kata, engkau ni ya, nak bercumbu-cumbu, nanti Rasulullah bagi lagi, Allah bagi lagi baik pada kamu. Daripada kamu jika baginda menceraikan kamu. Maka turun ayat ni. Jadi beberapa perkara yang dibincang Sayyidina Umar, turun ayat ni. Ya. Kemudian Allah SWT berfirman, maksudnya wahai orang-orang beriman, jangan kamu masuki rumah-rumah Nabi tanpa izin, sebagaimana orang-orang jahiliyah ya, masuk rumah orang pakai gedai. Ya, sebab tu jangan kita masuk rumah melainkan beri salam. Kalau tak ada izin jangan masuk, dan beri salam, duduk beri salam tu jangan tepat dengan pintu, kena duduk balik kiri atau ke kanan. Sekira-kira kalau dibuka kita tak nampak dalam rumah dia. Bahkan kadang-kadang tengah berselerak, rumah tak kemas, kan malu dia. Jadi kita duduk tepi. Kalau dia kata dia tahu orang datang, dia pun alih barang kemas, masuklah. Mana dah siap. Ini orang kata rekam ni. Dia onggar pintu kawan. Terbuka dia masuk, terperanjat kawan. Itu semua tak ada adab salah tu, haram hukum ni. Ya. Dan tahu perempuan, kalau laki-laki beri salam, suami tak ada, perempuan tak payah jawab. Tak payah jawab. Ya, 3 kali dia beri salam, tak ada, dia balik je lah. Ya, tu cara dia.
Ini lah pergi salam, suami tak ada. Orang sadar, masuk masuk pula. Itu nak kena menyepak dengan lelaki awak ni. Tak dibenarkan. Jangan dilayan, jangan dijawab salam, senyap ni. Dia pandai, dia berjari lah, dia balik lah kan. Lain kali, sekarang lagi senang. Handphone ada, kontak je lah. Ini masalah dulu banyak berlaku sebab dia datang tu tanpa ada kontak dia. Sekarang dah ada kontak, senang nak datang pukul apa. Sebagaimana orang jahiliah, dan janganlah kamu menunggu untuk masaknya makanan, dan masuk tanpa diundang, dan jika kamu diundang, maka hendaklah masuk apabila selesai makan, keluar, jangan menunggu. Itu banyak hukum. Pertama, kita kalau undangan orang, kita boleh datang. Dia tulis dalam jemputan kahwin ke jemputan kenui, jemput kita seorang ni, jangan datang ramai-ramai. Kalau dia kata bawa lah semua sekali keluarga, boleh bawa. Kalau dia kata seorang, kita bawa semua, haram makan. Sebab orang tu dah bajet, dia nak buat sikit je, cuba dia bagi kita seorang, kita membawa semua satu man. Kawan pening kepala, wah tak cukup makan ikan, kan? Tak boleh tu. Atau menumpang undangan pun dia juga. Kita skater, dalam kereta ada 4 orang. Jadi driver kata, sekejap ni saya nak singgah rumah ni, ada nak hantar kad, kan? Ada kad undangan. Dia pun turun ramai-ramai pergi dan masuk kali, orang kan nampak pedal je dia, haram hukum tu. Tak boleh dijemput seorang dia datang. Kecuali kalau tuan rumah kata, ada siapa dalam kereta dia ramai yang buat tu, ada kawan, awak panggil lah, tu tak apalah, bagi izin dia. Bagi kita makan tanpa izin orang tu haram hukum dia. Maka kullu lahmin nabata min as-sati fan nar aula bi. Setiap daging yang tumbuh rezeki yang haram, maka neraka tu aula. Tak pasal kita makan, neraka tunggu. Maka masuk tadi, selesai makan, kemudian dah makan pula, balik. Ni kadang makan dia takung ramai, kawan rumah dah ngantuk. Kawan ngantuk pun dia tak faham lagi. Ya. Tak boleh tu, izak menyakiti, haram hukum dia. Tapi kalau tuan guru saya, Mu'alim Haji Abdul Wahid tu, memang cantik je. Kita boleh angkat makan, dah makan balik dah, dia kata, bongkok lagi, cuba lagi. Dia cakap terus je, dah makan boleh dah balik, dia kata, bongkok terus dah balik. Cepat makan. Kawan kan nak berehat, orang nak kerja kan, takut orang nak layan. Jangan menunggu Nabi dengan memanjangkan duduk sambil bercakap-cakap, dia borak pula. Kita paling takut makan tuan-tuan guru kan, takut jarak adab. Pertama, makan kita kadang menyalahi adab. Dia ajar makan sikit, kita makan yang banyak lagi, salah adab. Makan pula macam pelahap kadang. Lepas tu depan tok guru kata, buka cerita kita. Cerita ni tok guru depan ni. Tu tak ada adab panggil, tak ada berkat ilmu kalau macam tu. Anak kau duduk tuan guru nak buka mulut, tak berani kan. Kalau dia cakap sepatah-sepatah dia buat, tu adab. Ini yang bantu dia buka buaya macam kedai kopi je kan. Baginda adalah seorang pemalu. Baginda SAW pemalu. Baginda lebih daripada hadis lain ceritakan, lebih malu daripada perempuan berjumpa suaminya malam pertama, sedangkan perempuan tu tak kenal suaminya. Orang dulu kan tak kenal kan, ibu je jalan kan. Kalau sekarang dah kenal, tinggi ada motor. Macam beruk pun. Ini tak, dia tak pernah kenal. Tiba-tiba malam pertama macam rasa malu, tersipu. Rasulullah punya malu lebih daripada itu. Itu akhlak tinggi baginda sallallahu, sangat pemalu. Malu kena bertempat lah kan. Kemudian tidak sampai hati mengusir kamu. Jadi Nabi nak suruh balik, sampai hati. Tunggu saya dah makan, boleh dah balik. Kau lain kan. Jadi orang cakap Rasulullah pun tak ada nak terkata apa kan. Jadi mengganggu. Jangan mengganggu Nabi SAW dan memanjangkan dudukmu sambil bercakap-cakap pula di baginda. Baginda adalah seorang pemalu, tidak sampai hati mengusir kamu keluar daripada rumahnya, sebagaimana Allah SWT melarang mereka memasuki rumah Rasulullah SAW tanpa izin terlebih dahulu, dan mereka juga dilarang bercakap secara langsung dengan isteri-isteri baginda SAW. Jangan bercakap, tapi hendaklah bercakap melalui belakang tabir. Maknanya apa? Belakang tabir, atau lebih baik maknanya apa? Apakah orang lain je lah, wakil perempuan sama perempuan senang.
apabila mereka mempunyai keperluan untuk berbicara dengan salah seorang daripada mereka itu isteri Nabi SAW, Allah Ta'ala melarang pula orang mengahwini isteri SAW. Sebab itu dinamakan isteri Nabi Ummahatul Mu'minin, ibu segala orang mukmin. Ibu pada pihak mana? Pitazwid, pada masalah berkahwin. Ya. Ada masalah lain sama. Takdir, kalau tersentuh batal mayang, batal. Ya. Jadi ibu pada pihak tak boleh dikahwini. Sesudah baginda wafat sebagai untuk selama-lama, dia haram muabbad, kerana mereka adalah isteri-isteri Rasulullah SAW dunia dan akhirat. Bakal aku kahwin macam dah jadi isteri kita kan. Seorang berkahwin, isteri pertama nama dia Daud, suami kedua nama dia Kasim, isteri ketiga nama dia Sulaiman. Ya, jadi akhirnya dia jadi isteri pada siapa? Sulaiman lah. Sebab anak dengan isteri, ikatan anak lagi kuat kan. Anak dia bin kita sampai mati tu, bin kita. Muhammad bin Abdullah, ya. Razali bin Omar misalnya. Apa mati Razali bin Omar lah nama dia. Kalau isteri, oh ini Sri Mamat. Mamat mati pula, nikah pula dengan Dola. Ni siapa? Ni si Dola dah betul kau. Dah betul kau. Mati pula Dola. Mi tiga pula. Siapa nama Kasim. Mati Kasim pun tak punya nikah ni. Mesti mati gitu tu. Nikah dengan dia si mati kan. Tak ada mati kena ajal, nikah lah tak ada hal. Tapi maknanya dia akan bertukar nama isteri bila dia menikah dengan orang lain. Dia baik macam mana dengan kita sekalipun, sayang macam mana pun, kita mati dia menikah aja biarlah kita. Tak adalah isteri kita nama isteri orang lah, seorang lain. Anak tak ada, dia bin sampai kematian kan. Pada dalam kubur, pada masyar pun panggil nama dia. Dilarang mana menikah dengan isteri Rasulullah SAW. Sebab apa? Rasulullah punya isteri dunia dan akhirat. Sebab syahid, ya, Ibrahim Mahmud, Syahid Ibrahim Libya, syahid di sana. Orang nak menikah dengan syuhada punya tu, dia tak nak kan? Ya, dia tak nak. Dia nak setia supaya dia menjadi isteri para syuhada. Tu ni. Dia tak menikah, dia tahan. Tu orang yang setia. Kalau nak menikah tak apa, tak ada masalah. Hukum syarak tak ada hal, ya. Kerana mereka adalah isteri-isteri baginda Rasulullah SAW dunia dan akhirat. Mereka adalah ummahatul mu'minin. Ummun mana ibu, ummahat jamak dia. Mana segala ibu-ibu bagi segala orang beriman, ya. Maka sangatlah besarlah dosa di sisi Allah Ta'ala bagi orang yang berani melanggar larangan ini. Qala Allah Ta'ala la junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihin wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhawatihinna wala nisaihin wala ma malakat aymanuhun wattaqinallah innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Tidak ada salahnya kepada perempuan-perempuan yang tidak berpakaian, yang melindungi anggota yang haram, dipandang oleh laki-laki asing. Yang tidak ada salahnya kepada perempuan-perempuan mana menemui bapa-bapa mereka. Itu sambung ayat itu. Mana perempuan ni mana yang tidak berpakaian, melindungi anggota, ya, yang haram dipandang oleh laki asing. Mana dengan laki asing kita kena tutup, tapi dengan orang ni tak apa, menemui bapa dia, aurat dia antara pusat lutut mereka itu, dan anak-anak lelaki mereka. Ini masalah aurat, ya, dia berbeza tu. Saudara lelaki mereka, saudara mana apa? Ya, saudara mak adik beradik, bukan sepupu. Saudara orang Melayu lain, 2 pupu 3 pupu di saudara dia panggil, kan. Masa hari raya ramai-ramai berkumpul, habis pupu, pudung tak pakai, apa tak pakai. Orang tanya kenapa ni? Ini saudara apa saudara? Ni saudara orang Melayu, bukan saudara dalam Quran. Saudara dalam Quran adik beradik, sama ada seibu sebapa atau sebapa atau seibu. Yang tu dia punya aurat lain. Ada pun sepupu dah lain aurat dia kena tutup.
menuai bapa mereka dan anak laki-laki mereka dan saudara-saudara lelaki mereka, ya, dan anak lelaki saudara lelaki mereka dan anak lelaki saudara perempuan mereka. Jadi mana anak lelaki, ya, ni bagi perempuan. Anak lelaki siapa? Saudara lelaki. Maknanya sebut dia punya apa? Anak buah. Anak buah daripada adik-beradik dia lah. Sama ada pihak apa atau pihak ibu dia. Baru ada masalah kan. Dia telefon, ya, seorang tersilap wali. Bila bernikah, bapa si budak pengantin lelaki perempuan ni tak ada bapa. Jadi pindah kepada datuk. Jadi bila pegawai ni kata ni siapa? Bapa tak ada. Ganti siapa? Ni datuk dia. Nikah. Dan nikah duduk berbulan, tapi baru cerita rupa datuk tu datuk daripada sebelah emak, bukan sebelah bapa. Oh, tak sah nikah. Kita sah nikah, dia buat agama, dia buat agama, dia kena nikah balik. Nikah balik dia mengadang. Dia marahkan juru nikah. Juru nikah kata, apa tak tanya betul-betul? Tak jawab betul-betul. Ni datuk, tapi datuk lain bapa pun dia wali. Kalau datuk lain mak tak, ini bapa ni dia mak dia masuknya. Dia kira asal datuk je. Macam-macam dah ni. Ada yang jaga tu. Dan perempuan-perempuan Islam mereka itu serta hamba-hamba yang dimiliki oleh mereka. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Semuanya Allah Ta'ala sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Tafsirnya, dalam ayat ini terangkan bahawa larangan itu tidak berlaku bagi bapa-bapa mereka. Masalah aurat ni kan, dia beza tu. Bani dipanggil haram mu'abbad. Jadi dalam fiqh ada haram mu'abbad dengan haram ghairu mu'abbad. Haram selama-lama tak boleh bernikah, aurat dia lain. Kalau haram tapi ghairu mu'abbad, aurat dia lain. Macam dengan abang ipar. Perempuan dengan abang ipar dia, laki-laki pula dengan adik ipar. Itu haram tidak mu'abbad, mana tidak kekal. Haram itu sementara dia ada bernikah dengan abang atau adik. Kalau mati kawan tu saling tikau kan, saling kapit. Itu tak ada masalah. Tapi kalau macam tu tak boleh. Aurat dia kena jaga. Aurat dia kena jaga semua. Sama hari perayaan macam-macam dia buka bunga ramai macam-macam. Aurat tak tutup habis. Dan ayat ini diterangkan bahawa larangan itu tidak berlaku pada bapa-bapa mereka, anak-anak lelaki mereka. Yang bapa bila sabit nikah. Kalau tak nikah anak zina tak panggil bapa kan ni. Ya, seorang tu berzina kalau anak, maka tak boleh bil dengan dia tu. Dan dia kalau perempuan tu, anak tu boleh nikah dengan tu jantan. Tidak diiktiraf kebawakan ubuah tanpa akdun nikah. Dan nikah antara tak iktiraf. Tu. Yang iktiraf maknanya yang dilakukan dengan pernikahan yang sah. Barulah dia banyak sabit tu. Dia sabit ke bapakan dan keanakan, wali, harta pusaka, ya, dan sebagainya. Banyak hukum berkait dengan itu. Saudara laki-laki, mana adik-beradik laki-laki, ya, tak sama aurat dia dengan orang luar. Dan hamba yang memiliki, ya, hamba yang dimiliki. Sekarang tak ada dah hamba, ya. Pengecualian ini disanggah oleh firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur. Tengok sini. وَلَا تُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ awittabi'ina ghairi ulil irbah minar rijali awittiflil ladzi lam yazharu ala auratin nisa. Dan jangan mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka. Apa betul dipanggil haram mu'abbad. Dia nikah aja. Ya, qabiltu nikahaha, aku terimalah nikahnya
maka pak mentua tu haram muabat sampai bila-bila pun dia tak boleh nikah tu. Dan dia tak batal air semayang, dia berubah tu. Hukum banyak berubah itu. Ubah dengan apa? Musaharah, mana mengambil berambilan, menantu mertua panggil, ya. Begitu juga laki tadi dengan mertua perempuan dia, tak batal air semayang. Dan haram muabat, kalau dia mati pun dia tetap juga mertua. Cerai hidup, cerai mati, dia tetap mertua hukum itu. Atau saudara-saudara mereka, atau anak-anak bagi saudara mereka, ini panggil apa? Anak buah. Atau anak bagi saudara mereka yang perempuan, ini lain perempuan, ya, atau perempuan-perempuan Islam, ya, sama-sama dia, dan hamba mereka, atau orang-orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua, ya, tua now, dan tidak ada keinginan kepada perempuan lagi dah, atau kanak-kanak yang belum mengetahui tentang aurat perempuan, budak kecil lagi lah. Habis itu berhubung dengan masalah pengawasan aurah perempuan yang tetap digaris pandukan oleh Al-Quran dan daripada hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar kita Muhammad sallam, wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkan salam serta dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lebih afdal kita guna lafaz khitab ataupun lafaz ghaib? Afdal lafaz khitab lah, ya. Allahumma salli alaihi dengan sallallahu alaika, ya, afdal kita guna sallallahu alaika. Bila alaika makna berhadap depan, maksudnya, ya, sallallahu alaika, dan selawat atas engkau. Sebadan sembahyang kita guna tu assalamu alaika, bukan alaihi, ya. Dan sembahyang kita guna apa? Assalamu alaika, alaika qablil khitab dalam bahasa Arab, mana berdepan. Sebab tu kalau ada siapa yang telah bermimpi Rasulullah SAW, dapat lihat wajah, istihdar kan. Assalamualaikum, istihadarkan Rasulullah SAW. Kalau tidak pun berasa kita berdepan dengan dia. Itu cara selawat. Dan selawat yang paling hebat, kita nak gunakan salatul ishqin, selawat kerinduan. Kita baca selawat tak kira panjang ke pendek, tapi perasaan kalbi yang penting, rindu dengan Nabi SAW, ya? Dan istihdarkan. Paling tidak pun kita berasa kita bersama dengan dia. Paling tidak pun kita duduk dekat belakang makam dia ke, kan? Kita biasa tengok makam Rasulullah SAW, kan? Duduk di belakang. Mana kita penting nak kontak rohani. Dia bila kuat rohani rindu, itu tanda nak terbuka, kan? Mana yang terbuka ni itulah. Selawat-selawat Rasul rindu tak tahan. Speed lagi. InsyaAllah pembukaan pertama, ya, fil manam, dalam tidur dia akan mimpi. Kedua, tanpa peringkat boleh terbuka terus. Itu dalam hadis sahih ada itu. Mar'ani fil manam persayaran yaqazatan. Siapa melihat aku dalam tidur, maka dia berpulang melihat aku secara jaga. Fil alamil misal, tuan buka. Selawat. Kalau orang tanya, ma yaf'alullahu al-an ma yaf'alullah? Maza yaf'al? Apa Tuhan buat sekarang? Orang tanya gitu. Yusalluna 'alan nabi, artinya selawat kepada Nabi. Tak putus tu, bukan sallau, yusallu. Maknanya apa? Sentiasa Tuhan tak putus berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Quran tegang. Kenapa kita tak selawat? Rugilah. Tapi selawat lain makna lah. Selawat ada 3 makna. Kalau min jihatillah, daripada pihak Ta'ala, macam ni, innallah, Tuhan selawat kan, maknanya rahmah, mana Tuhan menurunkan rahmat. Kalau selawat daripada malaikat, makna apa? Istighfar. Kalau selawat kita, mana doa. Kita berdoa pada Nabi SAW. Tapi jangan rasa dengan doa aku inilah, dengan selawat kita, Nabi punya makam lagi kita angkat. Tu kau ajar orang je. Kau pula nak angkat orang Nabi. Kita mengambil manfaat dengan selawat, ya, bukan Nabi, kita ambil selawat. Kita selawat ke Nabi tu, Nabi balas. Man salla alayya marrah salla alayhi ashrah. Siapa selawat kepada Nabi sekali, Tuhan bagi dia 10 selawat. Satu selawat taklah tu harga lebih baik pada dunia dan isi dunia. Bandingkan sekali dia selawat, dia 10 kali dapat. Kalau 1000, kalau 100, ya, begitulah seterusnya. Cuma kalau kita selawat, tengok, kalau nakkan dia ada 2 kelebihan. Satu dalam pihak kamman, satu dia panggil kaif. Kalau kamman, angka,
Macam tadi, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa selawat kepadaku sekali, maka dia dapat 10 kali daripada Allah Ta'ala tuan balas selawat dia. Ya, maka kalau nak banyak, guna selawat pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cepat habis. Tapi satu lagi selawat pula di kaifan. Dia selawat azimiyah, selawat sultan. Sekali baca tu dia punya ganda tu 1000. Itu tapi panjang. Bawa dua-dua mana-mana tak apa. Tapi inti pati atau rahsia sir selawat ialah qalbi. Mesti ada kontak rindu tu supaya dia terbuka ya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ta'ala dan malaikatnya berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kepadanya serta ucapkan salam serta sejahtera dengan penghormatan yang sepenuh. Makruh kita gunakan selawat tanpa salam. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia elok Allahumma salli wa sallim. 2 kali selawat dan salam. Sallallahu alaihi wasallama. Sallallahu selawat, wasallama tu salam. 2 sekali. Itu lebih baik. Digandingkan 2. Tafsir dia. Satu lagi. Abu Aliyah dia berkata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-Nya, iaitu apa? Pemberian rahmat dan selawat malaikat merupakan doa dan istighfar. Adapun maksud daripada ayat ialah Allah SWT memberikan tahu hamba dia bahawa dia memuji Nabi besar kita Muhammad SAW di hadapan para malaikatnya yang terdekat, malaikat muqarrabin, dan bahawa para malaikat berselawat untuk Rasulullah SAW, memerintahkan hamba-hambanya agar berselawat pula untuk baginda serta mengucapkan salam penghormatan kepada ya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Sa'id bin Jabir bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bertanya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, apakah Tuhanmu berselawat wahai Musa? Bani Israel tanya Nabi Musa. Nabi Musa diwahyukan oleh Ta'ala, katakan kepada mereka wahai Musa, benar aku Tuhanmu dan para malaikatku berselawat untuk nabiku. Ya, kemudian turunlah wahyu Allah Ta'ala ya, dengan ayat ini kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kehebatan, ketinggian Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sekali kita selawat, Nabi balas ya. Barang siapa memberi salam kepadaku, maka Tuhan radda alayya ruhi, Allah Ta'ala kembalikan ruh Nabi ya, maka Nabi jawab salam. Jadi bila kita selawat salam ke Nabi, rasakan macam mana Nabi membalas. Masya Allah. Kalau kita beri salam untuk guru jawab, wali jawab je, seronok rasa kan. Ini bukan wali ya, makhluk paling afdal wa Rasulullah SAW. Rasakan macam mana kita semayang kan, dalam tafsir surah Baqarah, surah Fatihah awal tu dah ada ya, dialog. Rasakan bila kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, dalam hadis sahih Nabi jawab apa tu ya, Allah Ta'ala jawab hamadani abdi, telah memuji akan daku oleh hamba-Ku. Besar sebenarnya. Ya, kita baca Fatihah tu kita berdialog. Maka rasakan kita sedang berdialog. Bahawa khushukan tu, hudur hati tu makin kuat. Itu maknanya. Habis kemudian Allah SWT memberitahu dia berselawat kepada hamba-hambanya itu, untuk hambanya yang mukmin, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Dan insyaAllah kalau panjang umur raya, selamat berpuasa dan hari raya. Maaf zahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sallam. Allahumma ghfir lana ya Allah ma sabaqna salatu wa qina khairan. Signa berdang Rabbana. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Subhanallah.